أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Ta'ala. Malam ni kita dapat sambung kembali dalam kitab Fiqh Sirah. Kita meneruskan pada muka surat 532. Sambungan tajuk Syariah dihadapkan kepada kabilah-kabilah, surat-surat kepada raja-raja. Jadi ini period ataupun masa setelah segala halangan dan pemusuhan dan serangan daripada musuh-musuh, terutama Yahudi, setelah Nabi dapat tawan Khaybar, dan juga kabilah-kabilah yang cuba nak memberontak telah diselesaikan. Maka Nabi mula dengan politik dakwahnya untuk melangkaui daripada Jaziratul Arabiyah. Inilah tuan-tuan di antara perkara penting yang kena disematkan dalam setiap jiwa-jiwa kita ni, ialah dakwah. Ya, setiap orang kena ada perasaan ataupun kena ada usaha dakwah. Dakwah ni maknanya mengajak. Kalau ada potongan harga diskaun di mana-mana tempat, kita suka untuk share pada kawan-kawan. Ya, aku dengar khabar ada orang nak lelong murah-murah, contoh tak, kita suka supaya menggembirakan orang lain. Tidak ada benda yang paling gembira, tuan-tuan, apabila kita mengajak manusia kepada perkara yang hak, kepada perkara yang hakiki, kepada perkara kemenangan, kejayaan yang utama dan sebenarnya. Tidak ada kejayaan yang sebenarnya melainkan kejayaan kita berada dalam agama, ya, agama Allah Ta'ala. Maka sudah parang tentu kita ni kena ada sikap dan sifat dakwah di dalam hati kita, nak mengajak orang kepada agama. Bila ada dakwah, sekurang-kurangnya kita juga prepare untuk diri kita sendiri. Orang yang tidak ada dakwah, ya, dirinya sendiri kadang-kadang hanyut. Kita tak kata orang yang mengajak tu perfect, tidak. Tetapi mereka ada usaha untuk memperbaiki diri dan sama-sama berjalan untuk menuju kebaikan. Itu dia. Maka Nabi melebarkan politik dakwahnya kepada negara-negara kafir yang ada sekitar Jaziratul Arabiyah, dengan Nabi mengata utusan-utusannya. Bulan lepas kita dah baca dah, ya, cuma kita tak huraikan secara lebih terperinci. Kita ulang sikit lagi lah. Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi diutuskan kepada Herakla ataupun Herakles, Raja Rom. Surat Rasulullah diberikan melalui Raja Bushra kepada Herakla. Maka surat itu dibaca olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadir Rasulillah
ila Hiraqla azimil Rum, salamun ala man ittaba'al huda, aslim taslam, aslimu yu'tikallahu ajraka marratain, fa in tawallaita fa inna alaika ismal arisiyin, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Suratnya ringkas sangat, tetapi orang kata direct to point. Direct to point. Di sanalah ada ketegasan, di sanalah ada tawaran, dan di sana juga ada seolah-olah seperti amaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Dimulakan dengan basmalah. Dengan basmalah. Tak salah kita hantar surat pada orang kafir pun mulakan dengan basmalah. Sebab itu adalah doa, ya, memohon kerahmatan, keberkatan kepada, ya, sesiapa sahaja. Bila kita sebut nama Allah, di mana sahaja kita sebut, tuan-tuan, Allah Ta'ala ada janji dah. Allah selamatkan seseorang tu dengan basmalah, dengan nama Allah, Ismullah, dengan nama Allah, ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Siapa yang baca 3 kali pagi, 3 kali petang, nescaya sepanjang hari itu Allah selamatkan dia daripada malapetaka. Biasa-biasa sebelum nak keluar rumah tu bacalah. Baca 3 kali ataupun sebanyak-banyaknya. Biasanya ada ulama' dia baca, kalau ada perasaan-perasaan yang rasa macam tak sedap hati tu, kadang-kadang dia batalkan perjalanan. Ya, sebab dia mohon pada Allah supaya tunjukkan perjalanan yang baik. Bila dia baca satu hati, dia pun tak pergilah. Gitu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Kalau kita tengok kepada deklarasi surat kemerdekaan Tanah Melayu, dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim juga. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Salawat dan salam ke atas Nabi dan para Rasul-Rasul. Dimulakan dengan basmalah, deklarasi. Gitu, ya. Dari Muhammad, utusan Allah. Nabi sebut tentang dia ni, pangkat dia apa? Pangkat dia Rasulullah, utusan Allah, messenger, ya. Utusan Allah kepada Hiraqla, raja besar Rom. Selamatlah atas orang yang mengikut petunjuk. Salamun ala man ittaba'al huda. Orang yang ikut petunjuk ni maknanya orang tu selamat. Petunjuk ni reminder. Kita tengah jalan tu ada petunjuk-petunjuk, ada signboard, sign ni. Bila kita ikut petunjuk-petunjuk berdasarkan kepada, ya, peta ke, Waze ke apa ke, insya-Allah kita akan selamat. Ya, itu untuk sampai pada destinasi. Maknanya kalau petunjuk agama, dia sampai kepada Allah. Ya, petunjuk ni sampai pada Allah. Itulah kejayaan yang sebenar, destinasi yang sebenar. Siapa yang ikut petunjuk, sejahtera dia. Yang sekarang ni lawan pada petunjuk apa dia? Lawan pada petunjuk ialah dalalah. Dalalah. Sebab tu dalam Fatihah ni bila disebut ihdinas sirat, lepas tu waladhdallin. Dhalin tu dalalah. Kesesatan. Lawan kepada petunjuk ialah kesesatan. Sesat. Bayangkanlah kalau kita pergi dalam hutan, ada petunjuk, kita ikut petunjuk tu. Tapi kalau kita tak nak, kita akan sesat dalam hutan. Bayangkan kalau sesat dalam hutan, bahaya ke tak bahaya? Kalau putus makanan macam mana? Kalau terserempak dengan Maybank, tak? Maybank, tak? Tak boleh sebut benda betul dalam hutan. Ataupun terserempak dengan Fumakila,
Tak. Jadi sebab sesat, dia akan jumpa dengan benda yang bahaya. Begitulah juga sesat di dunia, maka akan memberi bahaya yang besar di akhirat kelak. Itu je. Aslim taslam. Aslim, kamu masuk Islam, taslam, kamu selamat. Masuk je Islam, selamat. Batu Nabi masa Abu Talib nak mati, dia kata, ya Abu Talib, ya wahai bapa saudara aku, ya Ammi, ya masuklah dalam Islam. Masuk je, mengucap je. Lepas tu pasal hak lain, semayang ke apa ke, tak apalah, pandailah aku ni, ya, nak mohon dengan Tuhan. Yang penting kena ada pasport tu, kena ada lesen, tak? Kena ada lesen dulu, ada syahadah tu. Ada. Dia suruh bapa saudara dia masuk Islam, masuk Islam, tapi tak masuk juga. Dia paling pada Nabi, Nabi kata masuklah Islam. Kemudian dia paling pada Abu Jahal, takkan tak ingat datuk nenek moyang kita. Dia paling pada Nabi, Nabi ajak. Dia paling pada Abu Jahal, duk mati kepaling gitu ya. Lah tak masuk Islam juga. Gitu ya. Jadi kalau masuk Islam, selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Islam je kita, tuan-tuan, orang kafir ni Islam. Hari tu di Islam, segala dosa-dosa kafir dia, dosa syirik dia, dosa-dosa zina dia, dosa-dosa apa benda hak dia buat masa jahiliah, masa kufur dia itu, diampunkan oleh Allah. Bersih dia. Bersih. Dengan Islam tu, aslim taslam, kamu selamat. Kamu bersih, kamu suci. Gitu. Dan masuklah Islam, nescaya Allah memberi pahala 2 kali ganda kepada anda. 2 kali ganda. Sebab dia ni pemimpin. Ya, sebab dia pemimpin. Bila pemimpin ni, tuan-tuan, ada orang kata para miswara ni, dia agama Sankris, agama Hindu. Bila dia masuk Islam, dia tukar nama dia kepada nama apa ya? Iskandar Shah. Apa nama tak tahu, lupa dah. Jadi bila dia masuk Islam, raja masuk Islam, takkan menteri-menteri tak masuk Islam, ulu balang tak masuk Islam, semua rakyat jelata masuk Islam. Jadi dia dapat pahala kerana Islam dan dapat pahala kerana menjadi contoh. Selama mana orang duk tengok kerana dia mulakan, maka orang lain pakat masuk. Berganda-ganda dia mendapat pahala. Batu, tuan-tuan, kita ni kena buat benda yang baik-baik supaya kebaikan tu ditiru orang lain. Terutamanya anak-anak kita. Terutamanya anak-anak kita. Ya, biar dia tiru perbuatan baik. Kita kalau minum air, duduk, walaupun boleh minum diri bila dalam keadaan tertentu. Tapi kerana kita minum duduk, anak kita pun minum duduk. Tu pepatah Melayu kata, kalau ayah kencing berdiri, anak kencing berlari, cucu kencing berlari bersambut. Ada lari bersambut ni, lari button dah. Jadi gitulah. Jadi tunjuk benda yang baik-baik. Kita maghrib datang masjid, maghrib datang surau. Anak-anak kita duk tengok, ya, masa datuk kamu ni hidup, dia selalu datang masjid surau. Maka dia pun ikut, cucu-cuci pun ikut, maka dapat pahala. Ni bila kita maghrib isyak tak datang masjid surau, anak kita tengok, cucu kita tengok, cicit kita tengok, atuk lu tak pergi masjid, lala satu keluarga tak datang masjid. Kita sudah menunjuk contoh yang tidak elok. Contoh tidak elok. Sekarang ni di masjid surau ada orang buat lepas isyak ni baca surah Al-Mulk. Boleh katakan di Selangor ni hampir keseluruhan dah buat. Siapa yang mula-mula yang terokai atau yang memulakan? Ada contohlah, ada orang yang mulakan. Lepas tu orang pakat tiru satu lepas satu lah tu, sampai semua orang ikut. Pahala dia besar. Pahala dia besar sebab dia sudah buat satu contoh, menyebabkan orang pakat tiru. Gitu ya. Begitu juga fashion. Hari ni artis ni jadi idola.
Kalau dia pakai tudung macam tu, orang akan ikut. Ni tudung style Nilofa. Yang ni tudung style Sarimah. Yang ni tudung style style siapa? Wallahualam tak. Jadi kalau dia style tu betul, pahala lah dia dapat. Ada? Style apa lagi? Lisa Sariani ke apa nama? Tak? Dia ada style-style dia. Jadi kalau tudung dia bagus, alhamdulillah dia dapat pahala. Ada. Sekarang style kudung kan banyak. Style atu pucung pun ada. Dia ikat, ada toncang atas dah. Macam atu toncang. Ada. Tudung bawah, tudung siakap. Macam-macam lah tudung ni dah. Jadi yang penting menutup aurat dan melabuhkan sampai ke dada. Jangan tudung tu nipis, jangan tudung tu nampak leher. Ni pakai tudung nampak leher. Ni amalan apa kena? Ada yang pakai tudung macam sister, macam nun kat dalam gereja tu. Macam mother dalam gereja tu. Kenapa nak ikut dia orang? Ada. Jadi kita kena buat satu perkara yang orang ikut benda tu betul. Ada. Lazimi perkara yang betul. InsyaAllah hidup kita akan betul. Itu ikut petunjuk man ittaba'al huda. Gitu ya. Jadi cuba-cuba kita usahakan tunjuk perkara yang baik-baik. Ya, dalam keluarga ke, dalam masyarakat ke. Kita tengok dalam masyarakat kita ni jenis kedekut contoh. Kita pun setiap kali datang masukkan dalam tabung. Setiap kali datang masuk dalam tabung, orang pun tengok, malu aku dia dah lah gaji tak berapa tinggi macam aku. Tapi rajin bersedekah. Kita pun ikut, ya, follow dan sebagainya. Begitu dah. Macam tuan-tuan buat food corner ni. Ya, food corner ni. Jadi mungkin ada orang dia bawa makanan. Orang ni dia bawa nasi lemak. Orang ni dia bawa burger. Orang ni bawa bihun. Orang ni bawa kopi o. Hak ni pula bawa kopi janda. Dia kata ni. Jadi pahala. Maka orang pun pakai ikut. Esok aku nak bawa juga. Kawan ni pun kata esok aku bawa. Jadi kita sudah tengok contoh yang baik-baik dan jadikan ikutan, kita dapat pahala. Ni dia katakan dia akan dapat 2 pahala. Dapat dua pahala. Allahumma salli ala Muhammad. Betul. Kenapa kita lihat di zaman para sahabat? Betul tak? Di zaman para sahabat, kenapa masjid surah dia penuh? Sahabat-sahabat semayang di masjid belaka. Sampaikan Nabi tak benarkan para sahabat semayang di rumah. Siapa yang tak semayang di rumah ni antara ciri-ciri munafik. Nabi sampai peringkat nak bakar rumah orang tak datang masjid. Boleh katakan. Dan siapa yang tak datang berjemaah, ya, mereka akan mendoakan, akan memberi takziah. Orang yang tak datang berjemaah ni, ya, diucapkan takziah. Tak datang. Kerana, ya, tak tahu apa sebab, kerana dia gagal datang berjemaah. Kenapa zaman Nabi semarak agama tu kuat? Sebab Nabi. Kenapa Nabi? Sebab Nabi ni pemimpin negara. Dia yang sembahyang berjemaah. Dia jadi imam. Dia datang setiap waktu. Dia pemimpin negara. Sudah pastilah rakyat rasa gembira dan rasa seronok, rasa bangga nak duduk di belakang pemimpin. Tapi hari ini macam pemimpin-pemimpin kita, peringkat negeri ke, peringkat negara ke, peringkat apa, mereka tidak ke depan. Mereka tak ke depan. Kadang-kadang tak pernah datang berjemaah lah ke apa ke. Datang-datang bila nak ada program-program tertentu. Tapi tidak jadi amalan seharian. Ada? Tak keluar sembahyang berjemaah ke apa, tidak memimpin solat. Cuba bayangkan dah. Ya, yang memimpin solat seorang raja, yang memimpin solat seorang menteri, yang memimpin solat seorang menteri besar. Dah. Sudah pastilah rakyat jelata datang ramai. Dah. Betul tuanku ni Aziz. Dia jadi menteri besar, dia jadi imam. Dia juga mengajar. Bila hari Jumaat tu penuh Kota Baru.
Penuh kota baru. Ya, di medan ilmu tu penuh. Di atas penuh. Dulu dia mengajar di atas, tapi terlalu ramai dia mengajar di bawah. Penuh orang. Ya. Jadi sebab apa? Sebab pemimpin negeri. Pemimpin negeri yang mengimamkan, pemimpin negeri yang mengajar. Batu zaman Nabi pun macam itulah. Nabi itu pemimpin. Bila Nabi buat, ramai yang akan ikut. Gitu. Dan masuklah Islam, nescaya Allah memberikan pahala 2 kali ganda kepada anda. Sebaliknya, jika anda berpaling, yakni menolak, maka anda akan menanggung dosa ke semua rakyat. Kalau kamu tak terima, selagi mana rakyat kamu pun ya duduk dalam keadaan kufur, kamu juga menanggung dosa 2 kali ganda. Soalan begitu. Wahai ahlul kitab, marilah sama-sama kita menuju kepada kalimah yang satu, iaitu kita tidak menyembah melainkan Allah, dan tidak kita sekutukan sesuatu dengannya, dan tidak pula kita jadikan sebahagian daripada kita Tuhan-Tuhan di samping adanya Allah. Maka jika anda berpaling, yakni menolak, maka katakanlah, saksikanlah kamu bahawa kami ini orang-orang muslimin. Dah, Kristian kata dia Trinity. Nabi Isa tu anak Tuhan. Ruhul Kudus tu apa panggil Ruh Kudus lah. Jadi ada Son of God, Father of God, ada Maryam, macam-macam lah. Dia buat 3 Tuhan. Sedangkan dalam Bible, dalam Old Testament dan sebagainya, Nabi Isa mengatakan dia adalah messenger. Dia adalah ciptaan Allah. Dia diutuskan oleh Allah. Dia diutuskan. Bila diutuskan, siapa yang mengutus? Sudah tentu ada yang mengutuskan. Dalam Bible sendiri mengatakan Nabi Isa bukan Tuhan. Tiba-tiba macam mana mereka declare sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Batu kata, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kita bersatu pada kalimah yang sama, iaitu kita tidak sembah melainkan hanya senya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cari persamaan. Kita cari persamaan untuk mengurangkan perbezaan. Mengurangkan perbedaan. Kata Ibn Sa'ad pula dalam kitabnya Tabaqat. Ini antara kitab-kitab awal dalam sejarah. Di saat Barat tak pandai lagi menulis kitab histori dan sebagainya, kitab-kitab sejarah, maka mereka melihat dan belajar daripada sarjana-sarjana umat Islam. Antaranya Tabaqat lah. Maka berkatalah Herakla setelah membaca surat Rasulullah itu kepada sekumpulan para pembesarnya. Tentara Rom ni kerajaan besar, memiliki bala tentera yang hebat-hebat. Rom masa tu kan kuasa dunia, Rom dan Parsi. Seumpama zaman kita ni ke Amerika lah. Amerika dengan Rusia. Dulu-dulu Soviet Union. Ada. Jadi negara kuasa besar. Tapi Nabi tetap hantar surat, berani walaupun umat Islam ketika itu taklah ramai mana, ya. Wahai orang-orang Rom, apakah kamu dalam kemenangan dan dalam petunjuk? Sekiranya raja kamu mempercayai dan mempastikannya dan mengikut apa yang telah dikatakan oleh Isa anak Maryam. Mereka bertanya kepadanya, apakah itu wahai raja? Katanya, kamu ikut Nabi yang berbangsa Arab itu. Maka berpandang-pandanglah sesama mereka dengan keadaan marah. Akhirnya mereka membantah dengan mengangkat-ngangkat salib. Manakala dilihat oleh Herakla sikap orang-orang besarnya, putuslah harapannya untuk membawa mereka pada Islam. Dan beliau sendiri merasa takut kehilangan kedudukan dan kerajaannya. Lalu ditenangkan mereka
yang sedang bising kerana marah itu. Katanya, saya berkata kepada kamu itu dengan tujuan menguji kamu. Setakat manakah kuatnya pegangan kamu dengan agama kamu? Sekarang puaslah hati saya setelah melihat sikap dan pendirian kamu yang saya setujui. Maka mereka semua pun tunduk sujud kepadanya. Herakles ni, dia awalnya dia ingin masuk Islam. Tetapi oleh kerana dia sayangkan pada tahta dia. Sayangkan tahta dia. Dia tanya pada pembesar dia semua tak setuju. Jadi dia kalau dia orang kata bercanggah, takut dia jatuh pas tahta dia. Ada macam juga kerajaan Habsyi. Ya. Menteri-menteri dia tak nak masuk. Tapi dia masuk Islam sendirilah. Diam-diam dia masuk Islam diam-diam. Tapi Herakles ni dia tak masuk Islam walaupun dia mempercayai, tapi oleh kerana dia takut. Ya, dia takut jatuh kerajaan dia ataupun tahta dia. Kerana orang kata, yalah ada duduk atas dalam jadi raja ni tuan-tuan. Tak. Macam Charles, King Charles ni, ya, Raja Charles ni ataupun Charles ni, bila makcik tu mati, berapa pusaka dia dapat? Tak. Duit ataupun warisan yang datang daripada mak dia 70 tahun duduk bertahta. Dia sama lama dengan Raja Phnom Penh, Raja Thailand. Cuma Raja Thailand ni dia lama dari sudut bulan saja. Dia dua-dua tu 70 tahun, 70 tahun. Dalam sejarah Raja Perancis 72 tahun memerintah, lebih lama lah. Dia kira yang ketiga. Ya, dia meninggalkan 500 juta pound sterling. Ya, diwarisi oleh raja sekarang. Oh, raja dia kaya tuan-tuan. 500 juta. Kalau 500 juta Malaysia, oh, berapa agak-agak tuan-tuan dia. Ini sterling lagi tinggi lah. Lagi tinggi. Satu sudut kita tengok gitu lah. Kalau kita baca sudut lain pula, apakah kita kata apa ya, manfaatnya duit yang kita kumpul, kemudian bila kita mati, duit itu berpindah tangan dan kita tak merasa apa-apa manfaat daripada duit. Sia-sia saja. Kumpul duit, ya, banyaknya duit itu sampai 500 juta pound, ya, juta pound, tapi tak dapat rasa nikmat duit tu dah. Kemudian mati. Sepatutnya duit kita ni tuan-tuan biar boleh jadi duit kita juga di akhirat. Kalau kita simpan, bila mati duit tu dibahagikan pada anak cucu kita. Tak merasa kita. Tak rasa. Kerja-kerja simpan, kerja-kerja simpan. Lala mati. Baik tak payah ada duit. Ada tak ada sama je. Kamu tak rasa? Batu kita ni ada duit, usahakan duit tu kita kena transfer terus ke akhirat. Sama ada dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan perkara-perkara. Bila duit tu kita infak, dia dah jadi duit kita di akhirat. Ya, jaminan di akhirat. Tapi kalau duit tu kita guna, dia akan habis. Kita pakai, dia akan lusuh. Dan kita simpan, boleh tentu hak milik kita. Tapi kalau duit yang kita sedekahkan, kita infak, kita belanja dengan cara yang benar, seperti kita wakafkan, betul tak? Ataupun kita sumbangkan dengan projek nak buat masjid baru, ya, kita akan dapat pahala. Bayangkan tuan-tuan nak buat masjid baru. Di masjid ni lah orang solat isyak, solat subuh, solat asar, solat zuhur, solat maghrib. Orang solat duha, orang solat istisqa, orang solat semayang Idul Fitri, Idul Adha. Orang buat korban. Ya, muslimah ada program dia, remaja ada program dia. Ya, ada motivasi, ada kuliah, ada solat Jumaat. Ya, ada macam-macam duk buat. Selagi mana masjid itu berkembang, masjid itu dilaksanakan segala programnya dengan aktif,
selagi itulah duit kita mengalir menjadi pahala-pahala kita di akhirat kelak. Nabi sebut man bana masjidah banallah ya baitan fil akhirah fil jannah. Siapa yang membina masjid di dunia, Allah binakan satu mahliga di dalam syurga. Ya. Imam Tirmizi tak silapnya menyebut tentang hadis ni berkait tentang renovation. Ketika mana Uthman di zaman dia naik jadi khalifah, dia nak buat pembesaran pada Masjid Madinah. Sahabat-sahabat yang lain tak setuju. Dia kata, wahai Uthman, kalau kamu buat renovation, hak masjid daripada tangan Rasulullah akan hilang. Maka di manakah kenangan kami dengan Rasulullah? Akhir sekali Sayyidina Uthman baca hadis ni. Siapa yang membina masjid, Allah bina mahligai di dalam syurga. Maknanya digunakan juga pada renovation. Nak buat tandas, nak buat dewan, nak buat tempat itu, tempat ini untuk keselesaan jemaah juga dikira sebagai membina masjid. Ya, membina masjid. Jadi duit-duit kita tu simpanan, orang kata simpanan emergency tu simpanlah. Tapi janganlah keterlaluan simpan punya simpan sampaikan kita ni tak guna langsung. Lala mati, anak beranak kita berebut pula anak ke benda tu. Ya, tak dapat apa-apa habuan untuk kita di akhirat kelak. Tak dapat apa-apa. Jadi kita ni gunakanlah duit itu untuk kita transfer, tukar dengan pahala di akhirat. Ya, sebab sedekah ni salah satu daripada amalan yang amat diperlukan oleh orang mati. Orang mati ni tuan-tuan, ya, dalam surah apa? Dalam surah Munafiqin, surah Munafiqun. Laula akharatani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah dapat dilewatkan masa, nescaya ya Allah aku akan bersedekah. Aku nak, mudah-mudahan aku jadi hamba ataupun orang yang saleh. Jadi orang mati ni dia nak bersedekah. Dia nak bersedekah. Kalaulah Allah boleh lewatkan sikit tanpa dia hidup, dia nak bangkit, dia nak bersedekah. Orang mati tuan-tuan dia nak bersedekah. Sebab apa orang mati nak bersedekah? Sebab dia tahu besarnya fadilah bersedekah. Pertama, memudahkan sakaratul maut. Yang kedua, mencerahkan rumah kubur kita. Kita ni tuan-tuan cuba tengok rumah kita. Duduk dalam rumah, tuan-tuan duduk dalam rumah, tuan-tuan ingat tak kubur? Payah tak? Payah lah. Bila balik sekarang ni tuan-tuan balik je, tengok-tengok bini dah pasang dah madu 3. Tak teringat ke kubur dah. Betul tak? Balik-balik tengok dia pasang bola. Tak? Tak ingat kubur dah. Balik-balik suami isteri dah hidang dah makanan sedap-sedap ya. Tak ingat kat kubur dah kita ni. Rumah kita ni dengan siling atap apa ni, cantiknya, dengan dindingnya, dengan lansirnya, dengan sofanya, dengan kapetnya, dengan macam-macam kabinet di dapurnya indah, besar, cerah. Ya, mafrusyah. Mafrusyah ni yang hebat. Kita tengok ada artis-artis ni dia buat house tour. Ya, orang pergi rumah dia. Dia tunjuk ni dapur dia, yang ni ruang tamu, yang ni bilik tidur dia. Memang macam hotel. Memang cantik lah macam istana. Apa guna rumah kita hebat-hebat macam tu? Bila kita masuk kubur gelap, sempit, panas, api, ular, ya, himpitan. Tak ada guna rumah kita tu sebab menyebabkan kita lupa dan lalai. Ya, lupa dan lalai. Sepatutnya kita sedang orang kata apa ya? Kita sedang desainkan rumah kita dalam kubur. Biar dia juga bercahaya. Antaranya dengan baca surah Al-Mulk. Ya, bercahaya kubur kita. Luas kubur kita. Salah satunya ialah dengan bersedekah. Ya, kubur kita akan bercahaya, kubur kita akan lapang. Dan kenapa bersedekah juga? Kerana
soalan yang paling rumit di akhirat adalah berkaitan tentang harta. Bila mati anak Adam akan ditanya 3 perkara. Pertama ditanya nikmat. Yang kedua ditanya tentang amanah. Dan yang ketiga ditanya tentang silaturahmi. Nikmat, dia akan tanya tentang umur, masa. Di dunia dulu kamu guna untuk apa masa? Banyak manakah masa kamu digunakan? Untuk apa? Nak, duk layan handphone. Duk tengok Facebook. Duk layan bola. Duk tengok macam-macam. Sampaikan Quran pun tak baca. Sampaikan macam-macam amalan tak buat kerana duk habis masa. Allah akan tanya umur yang Allah berikan pada kita. Allah akan tanya yang kedua tentang nikmat ilmu. Amal ke tak amal? Belajar ke tak belajar? Ini time ada kuliah aja pakat lari. Maghrib ramai 2, 3, 4 sah. Bila dah ustaz buka kitab pakat lari. Pum. Padahal apa-apa ada kat rumahnya. Dah datang, dah lah petang, tak di pagi, tak di dah pergi ke office, pergi kerja. Balik, datanglah ke rumah Allah. Beriktikaf. Nak tunggu isyak dapat pahala, mendengar ceramah dapat pahala, kita pahala menunggu isyak seolah-olah kamu menunaikan solat sunat sepanjang masa tu. Duduk di rumah Allah. Allah akan tanya tentang ilmu. Kemudian Allah akan tanya tentang harta. Yang ni yang banyak sangkut. Banyak sangkut tentang harta. Jadi sebab tu kita kalau adalah kesempatan, sebab tu kita kena usahakan harta kita ni untuk akhirat. Setiap tahun kena ada satu perancangan untuk kita buat korban. Diri kita, keluarga kita. Selama ni kita katalah 10 ekor setiap tahun surah ni buat. Apa salahnya ada berapa keluarga di sini? Kita katalah ada 100 keluarga di sini. Sekurang-kurangnya 100 ekor lembu. Sekurang-kurangnya 100 ekor lembu. Maknanya siap keluarga 1 ekor. 1 ekor. Tuan-tuan baiki kereta dalam masa setahun berapa ribu habis? Baiki aircon, baiki dia punya kamera, baiki dia punya TV, baiki dia punya enjin lah, macam-macam lah, tukar bateri lah, tukar gearbox lah, tukar minyak hitam setiap tahun, raktek pumpang. Dekat 10,000 juga habis. Dia kereta kita tu. Tiba-tiba untuk akhirat kita tak buat. Tidak buat. Jadi Allah akan tanyalah tentang nikmat tu. Kadang kereta kita ni banyak habis duit, tuan-tuan tak? Kena block valve fire ni, rotek saja setahun dekat 7,000. Tu tak kira minyak lagi, tak kira tol lagi, tak kira pumpang-pumpang apa lagi. Tukar sana, tukar sini, renovation tu sikit, sana sikit. Beribu-ribu habis untuk kereta saja. Apa salahnya kita beli Asia? Contoh lah. Beli Asia, tiap-tiap tahun beli korban seekor lembu. Ni berapa ke duit ke bayar rotek saja. Ustaz, duit saya, ikut saya lah. Memanglah duit awak. Saya kita nak cerita tentang soal jawab di akhirat ke kelak. Tak salah beli kereta tu. Tak salah. Tapi bila salahnya bila kita banyak habiskan pada dunia tapi akhirat kita tidak cakna. Tu yang salah. Kalau kereta tu besar dan diperlukan untuk keluarga kita yang besar, tak apa. Tak jadi masalah. Cuma kita habiskan untuk dunia kita tapi untuk akhirat kita tak usahakan. Itu yang salah. Salah daripada sudut yang lain. Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra. Kisra ni raja Iran. Kaisar raja Rom. Raja Rom dipanggil Kaisar. Kalau raja Parsi dipanggil Kisra. Gitu. Menyerunya kepada Islam. Tentu tak? Iran.
Sekarang ni, dulu dia banyak Sunni ke? Sekarang dah banyak Syiah. Sunni-Sunni dah banyak diperangi. Ada di pulau dan macam-macam lah. Tapi adalah yang Sunni dekat Iran ni. Tapi kalau kita berhenti kat airport Iran ni, semua Syiah lah. Kalau kita nak pergi sembahyang kat surau dia tu, kita nak masuk kat pintu tu, dia ada dalam satu rak tu, dia letak batu kecil. Maknanya siapa nak masuk tu ambil batu tu, dia sembahyang sujud atas batu. Pokok dia sembahyang tak berjemaah, sembahyang seorang. Tapi ada batu lah, ada batu, dia sujud atas batu. Tak tahulah kok mana dia ambilnya, ya, dalil kok mana pergi sembah, pergi sujud atas batu ke, ya. Dia kata batu Karbala lah, apa nama, sedangkan tidak ada daripada sunnah Nabi SAW. Banyak hak Syiah, ya, yang terkeluar dalam Islam pun ada. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ulama-ulama besar ramai daripada Iran. Salah satunya Imam Ghazali daripada Iran, ya, Imam Kisai, beberapa imam-imam datang daripada negara Iran. Sebab salah satu daripada cucu Nabi ni berkahwin dengan puteri Iran. Puteri Iran. Ya, ramai anak cucu Nabi sebelum ni. Tapi oleh kerana mereka ni berpegang dengan Imam 12, yang mana mereka meyakini Imam 12 ni seperti tarah Nabi. Ya, mereka ni maksum. Dan salah satu daripada susunan Imam 12 ni, ya, iaitu bagi mereka kepercayaan pada Imam Mahdi. Dari sudut akidah mereka lah, tak sama dengan Imam Mahdi kita. Ya, mereka dah anggap Imam Mahdi pada kalangan mereka. Ya, jadi banyaklah yang melencong dan kesilapan di dalam akidah mereka itu. Baik, dihantar kepada Iran, dikirim bersamanya Abdullah sepucuk surat. Abdullah ibnu Huzafah ni dikirim Rasulullah padanya satu surat. Jadi duta dia suruh Abdullah. Kata Abdullah, saya pun memberi surat itu kepada Kisra, Raja Iran. Ada Raja Iran ni masa sebelum Khomeini ni masih ada lagi Shah Iran. Itulah raja terakhir dia, digulingkan oleh Khomeini. Ya, Khomeini. Sebab Shah Iran ni Sunni, Khomeini ni Syiah. Dia guling. Ya, dengan bantuan daripada Amerika. Ya, dia guling. Sebab Shah Iran ni daripada kerajaan Sunni. Jadi dia bagi surat kepada raja dia, Kisra. Surat dibacakan, lalu dirampasnya surat itu, terus dikoyak robekkannya. Dia marah. Dia ambil surat tu, dia ambil terus dia koyak. Dia robek, dia kecil-kecilkan lah. Dikoyak tu, ya, diteraburkan. Manakala sampai berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercetuslah daripada mulutnya, Allah akan mengoyak robekkan kerajaannya. Kisra yang sombong itu pun menulis surat kepada Bazan, gubernurnya di Yaman, menyuruh dikirimkan 2 orang yang gagah menangkap dan membawa Rasulullah kepadanya. Angkuh dia. Dia suruh gubernur dia di Yaman, sebab Yaman ni dia bawa kekuasaan Kisra. Ya. Jadi dia kata, kamu pergi hantar ulu balang kita hak gagah-gagah sikit, ditangkap Muhammad. 2 orang je. Tak, dia ingatkan Nabi Muhammad ni, ya, macam mana. Nabi Muhammad ni pernah berlaku di zaman duduk di Mekah. Ada seorang penggusti yang hebat. Ya. Sampaikan kalaulah dia duduk di atas satu tempat, ditarik oleh 5-6 orang, tak jatuh dia. Tapi bila dia bergusti dengan Rasulullah, kalah dia. Smackdown Rasulullah, kalah dia. Tumbang terus. Ya, nampak je macam tu.
Dia kalah dengan Rasulullah. Walaupun dia kira hak organ lah, hak organ. Hebat lah tak? Tapi dengan Rasulullah dia kalah. Maknanya gagahnya Rasulullah. Kuatnya Rasulullah. Bukan calang-calang. Tak? Bukan calang-calang. Dan tidak takkan Nabi boleh berani berperang, tak pernah kalah. Ya. Gagahnya Nabi ni. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Maka Bazan pun menghantar dua orang tersebut bersama sepucuk surat. Mereka berdua datang ke Madinah. Surat Bazan itu pun diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibacakan surat itu, tersenyumlah baginda. Katanya, pulanglah kamu sekarang. Besok datang semula. Saya akan beritahu sesuatu kepada kamu berdua. Besoknya datanglah mereka. Maka kata Rasulullah, beritahu kepada tuan kamu di Yaman bahawa rajanya Kisra telah dibunuh oleh Tuhanku 7 jam sebelum malam ini. Kata Ibn Sa'ad, malam itu ialah malam Selasa, 10 Jamadil Awal tahun ke-7. Tepat benar seperti yang diberitahukan oleh Rasulullah, iaitu Allah Subhanahu Taala telah membinasakan Kisra melalui anaknya sendiri, Syirwih. Maka kembalilah mereka berdua memberitahu Bazan. Akhirnya Bazan bersama anak pinaknya di Yaman memeluk Islam. Tak. Jadi itulah mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi. Ya. Ucapan dia, perkataan dia didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gerun habis musuh-musuh. Ya, dia kata kamu balik, kamu bilang daripada saat ni 7 jam kemudian mati. Raja kamu mati. Tak? Tak. Betul, tepat berlaku. Tepat berlaku. Allah Rabbi. Tak? Tu. Kalau kita katalah ramalan seorang ulama biasanya tepat, ini kan pula Rasulullah. Tak? Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Abdul Halim, bila masa zaman kerajaan Sadat, ketika mana Mesir ni diserang oleh Israel dan menawan semenanjung Gaza dan menawan di Sinai tu, semenanjung Sinai tu, tentera-tentera mereka berlawan dengan Israel, tak menang. Israel ni dibuat kubu daripada pasir. Ya, tak boleh tembus kubu dia. Hebat sungguh Israel. Dengan teknologi yang dia pakai. Akhir sekali, ya, Syekh Abdul Halim ni bermimpi. Maka diberitahu kepada pemerintah ketika itu, gunakan senjata daripada pai air, bomba tu. Pacutan air bomba. Bila dipacut, roboh habis dan dapat ditawan kembali semenanjung Sinai. Tu seorang ulama. Ya, ulama yang hebat. Ini kan pula macam Tok Kupaloh. Ya, ulama Tok Kupaloh di zaman pemerintahan Raja Sultan Zainal Abidin di Terengganu. Ya, dia kira macam orang penasihat pada Sultan Terengganu. Bila British datang nak ugut dengan kapal-kapal di perairan Terengganu, Tengku Paloh ni buat sengit serban je. Habis sengit-sengit belaka dah kapal-kapalnya. Ketika mana mereka gertak dengan hulu balang yang banyak, maka ya Syekh Tengku Paloh ni, ya, pada malam tu mereka melihat betapa ramainya pahlawan-pahlawan Melayu datang menjemur tempat mereka, sehingga kan mereka terpaksa berundung. Tu baru ulama, itu baru wali baru. Ini kan pula Nabi Rasulullah Khatamul Anbiya. Apabila Nabi katakan dikoyak robekkan kerajaannya, rajanya mati pada malam tu, kemudian kerajaannya hancur. Bazar ni dia tengok, dia gerun. Dia tahu jangan main-main. Ya, akhir sekali dia masuk Islam. Itulah jalan selamat. Aslim taslam. Kamu masuk Islam, kamu selamat. Ya, betul surat tu. Cuma macam Herakles tu, dia tak merosakkan surat tu. Ya, dia tak bunuh utusan tu. Ya, tapi hak ni dia koyak, dia bunuh. Sedangkan kita tak boleh nak bunuh utusan duta yang dikirimkan. Tapi dia ni biadab, maka Allah hancurkan. Al-Haris ibnu Umair Al-Azdi,
diutuskan oleh Rasulullah kepada Syarhabil Ibnu Amru Al-Ghassani, Raja Bushrah. Dia masa tu Syria, Syam ni duduk di bawah kerajaan Rom, Constantinople, Rom Timur. Ya, dia masih lagi bawah kerajaan Rom. Jadi dia adalah raja di bawah pemerintahan Rom lah. Jadi Syarhabil ni, dia kata di bawah naungan, di bawah kerajaan Roma, Al-Haris ditangkap, diikat dan dibunuh oleh Syarhabil. Utusan Rasulullah ni ditangkap, ya, dan dibunuh. Dikatakan Al-Haris sajalah utusan Rasulullah yang terbunuh. Yang ni yang terbunuh. Tadi kat Iran tu tak bunuh, cuma dikoyakkan surat. Yang ni yang dibunuh. Ya. Selain dari yang disebut, banyaklah lagi utusan-utusan yang membawa surat yang dikirimkan oleh Rasulullah kepada amir-amir di serata ceruk rantau tanah Arab. Kebanyakan mereka memeluk Islam dan ada juga yang melawan. Dalam masa-masa itu jugalah banyaknya rombongan dari berbagai tempat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan Islam mereka dan memasuki agama Allah. Di antara orang-orang yang terkenal yang memeluk Islam pada masa itu ialah Khalid ibn al-Walid dan Amru ibn al-As. Ya, Amru ni kemudiannya dihantar oleh Rasulullah ke Mesir, menjadi gubernur di Mesir. Ya, kemudian dia membuka masjid yang tertua di Mesir, iaitu Masjid Amru bin As. Ya, Amru ibn al-As. Jadi Masjid Amru ni kalau bulan Ramadan, biasanya 10 yang terakhir tu penuh masjid tu dan melimpah sampai ke Jalan Besar. Ya, sampai ke sebelah dia tu ada gereja hak lama kok, penuh. Ya, sebab malam yang ke-27 akan diimani oleh Jibril, Syekh Jibril. Bukan malaikat Jibril, tapi Syekh Jibril. Seorang qari Mesir yang hebat. Rasanya dah meninggal dah, baru je meninggal dah. Masa zaman saya mengaji tu dia ada lagi. Ramai yang pergi, kalau nak pergi solat tarawih tu, sebelum zuhur tu kena pergi dah. Ya, kena duduk di dalam. Kalau keluar tak dapat masuk dah. Waktu zuhur tak tahan kita nak kencing, nak berak, nak terkentut, nak apa dah. Gitulah sampainya. Jadi banyak pahala Amru ni, sebab dia yang membuka Mesir dan mengislamkan Mesir. Sampai sekarang Mesir menjadi negara Islam yang hebat dari segi dakwah ilmunya. Ada orang kata Islam tersebar daripada Madinah. Ada. Kemudian ilmu yang berkembang hebat di Mesir. Dan hadis yang berkembang besar di India, di Pakistan, di Bangladesh, di Pakistan. Jadi begitu. Ibnu Ishaq meriwayatkan daripada Amru ibnu al-As, katanya saya keluar betul-betul dengan tujuan menemui Rasulullah. Di jalan saya bertemu dengan Khalid ibnu al-Walid. Masa itu Mekah belum lagi ditawan. Khalid yang datang dari Mekah. Saya tanya kepadanya, hendak ke mana wahai Abu Sulaiman? Ini laqab kepada Khalid. Mungkin anak dia ni nama Sulaiman. Jawabnya, demi Allah saya hendak memeluk Islam. Dan engkau bila lagi? Saya menjawab, saya pun hendak memeluk Islam. Kami sama-sama pergi. Khalid lebih dahulu memeluk Islam dan saya kemudiannya berbai'ah memeluk Islam. Wallahu ta'ala bissawab. Jadi itulah sikit sebanyak pembahasan kita tentang utusan-utusan Rasulullah menghantar kepada seluruh negara-negara yang bukan Islam untuk mengajak mereka kepada Islam. Wallahu ta'ala bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawwaratal ardu minasyamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'an yustajab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum ya karim.